أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita hidayat dan taufik dan nikmat-nikmatnya yang lain zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditambah lagi nikmat bagi golongan, bagi orang-orang yang bersyukur, seperti yang disebut di dalam firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kata Allah aku akan tambah. Yang akan ditambah lagi nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, bahkan ditambah lagi, diperbanyakkan lagi sebagai apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan itu. Dan pada malam ini saya ingin mengajak ikhwan dan akhwat semua untuk memahami satu kalam hikmat Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirah yushhiduka 'adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Maksudnya, yakni maksud kata-kata hikmat ini, sinar matahari itu, mata hati bukan matahari, sinar mata hati itu
dapat memperhatikan kepadamu, yakni dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu kerana wujud, yakni kerana adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat mata hati itu, maka hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan adam, yakni ketiadaanmu, dan bukan pula wujudmu. Apa erti yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat ini? Pertama sekali, Syekh Ibn Atha nak menyatakan tahap keimanan dan keyakinan yang dicapai oleh manusia. Itu yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha. Tahap kekuatan dan kedalaman makrifat dan keyakinan seseorang dalam hubungan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat ini. Atau dalam bahasa lain, kalam hikmat ini nak menyatakan tentang tingkatan iman dan tauhid yang dicapai oleh orang-orang yang dikurniakan tingkatan itu. Jadi kalau kita tengok, kita rujuk kepada akidah, kerana kitab hikam ini kitab tasawuf. Tetapi tasawuf yang dibina, yang terbina di dalam kitab hikam ini adalah tasawuf yang berasaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Syekh Ibn Atha ini membangunkan tasawufnya dan menghuraikannya dalam kitab hikam ini, yang mana asas dia itu, tunjang dia itu akidah yang benar, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya nak ke belakang sikit lagi, nak menyatakan bahawa tasawuf dan seluruh keilmuannya itu terbina di atas akidah yang benar. Tidak ada tasawuf yang terbina di atas akidah yang salah. Tidak ada. Dan akidah yang benar itu adalah menurut keyakinan kita, yang kita yakini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah yang rumit, yang romek pada hari ini. Masalah kegoncangan, kekeliruan berkaitan dengan akidah hari ini sedang berlaku. Huraian-huraian tentang akidah Ahlus Sunnah ni, kita tengok pada hari ini berlaku kekeliruan disebabkan kerana banyak faktor lah. Antaranya ialah kerana adanya golongan-golongan yang cuba menjelaskan akidah mereka tapi atas nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu punca dia. Saya nak terik ke belakang sikit lah, sebab nak jelaskan ini, inilah paksi dia. Hakikat yang saya nak beritahu bahawa tasawuf tak akan timbul daripada akidah yang salah. Tak akan wujud tasawuf. Tasawuf hanya terbina, ia hanya tumbuh bila akidahnya itu akidah yang lurus. Nanti saya nak tengok, nak jelaskan sikit di sini. Jadi yang saya katakan hari itu, masalah akidah hari ini ni banyak berlaku kekeliruan. Antara sebabnya kerana ada huraian-huraian tentang akidah ni yang lari daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lari, tetapi atas nama yang lebih kurang, atas label yang, atas nama yang lebih kurang dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setengahnya tu guna nama Ahlus Sunnah saja, tak ada Jamaah.
Setengah tu guna atas istilah salafiyah. Macam-macam nama hari ni yang cuba digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang akhir sekali menjadikan masyarakat kita hari ni jadi keliru awak manusia. Ahlus sunnah wal jamaah ni dia package yang sudah selesai. Package yang sudah selesai dengan erti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah ni sejak dari dulu ni sudah mengorganisasikan mazhab ni. Dengan erti mereka ni sudah menulis kitab, membahaskan permasalahannya, menyatakan pendapat-pendapat mereka ni sehingga menjadi suatu benda yang sudah lengkap. Boleh katakan macam lengkap lah. Sehingga dia boleh letak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau rumah kau rumah siap dah. Pattern ni, rumah pattern gini ni orang panggil, tak nama dia. Nama. Jadi dalam akidah ni yang lengkap itu, yang sudah lengkap itu dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak dari dulu sampai sekarang. Akidah ni saya nak terangkan ni kerana nak khabar kat mana aspek-aspek yang hari ni jadi celaru dan keliru. Benda ni benda lama. Jadi ulama sudah menulis kitab, mengarang karya-karya menjelaskan akidah ni, benda rumah siap dah. Dan ada nama dah. Supaya apa? Supaya tak keliru dengan benda lain. Tak keliru dengan pondok, tak keliru dengan tempat tunggu durian, tak. Rumah ni rumah lengkap dah, ada nama dah. Jadi kalau ada orang bawa pattern lain pakai nama ni, bukanlah tu. Gitu nak khabar. Jadi nak khabar Ahlus Sunnah ni macam itulah. Dia mazhab yang sudah kukuh, yang sudah establish, yang sudah mantap, yang ada nama dia dan orang tahu benda tu apa. Jadi kalau ada akidah-akidah yang lain pakai nama ni kita tahu tu bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni ia timbul tergelang dari segi alim, kealiman dia ni. Dari segi tahu, pengetahuan tentang akidah ni dia timbul tergelang. Kadang-kadang ada orang alim, kadang-kadang tak ada. Jadi dalam lompang, dalam keadaan ramai orang tak tahu tentang akidah kita ni, dah dimasuk akidah-akidah yang lain atas nama yang sama yang mengelirukan orang ramai. Dan itulah yang berlaku di tempat kita hari ini. Dan saya sangat terkejut apa kita tak jangka sampai begitu pemikirannya. Kalau dulu sebut saja Nusantara ni akidah yang mendominasi, yang dianggap sebagai berkembang dan dipegang oleh ulama-ulama kita dan masyarakat kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam tu ada dua mazhab besar, iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ni benda packaging lama dah ni, orang tahu sejak dari dulu lagi dah. Saya tak apalah, saya melarat ke belakang sikit nak beritahu supaya jangan sampai kita terkeliru dan terbabah dalam perkara ni. Jadi itu sudah sedia maklum, dan sejak dari dulu sampai sekarang yang berpegang dengan akidah ini adalah majoriti umat Islam sedunia. Sejak dari dulu sampai hari ini statusnya, tarafnya dipegang oleh majoriti umat Islam di dunia. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ulama-ulama dia ni silih berganti sampai sekarang menyebarkan ajaran ini, dan antara yang sampai ke tempat kita ni, alhamdulillah akidah ini dipegang oleh ulama-ulama kita dan ahli masyarakat kita. Mereka pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sejak dari dulu sampai sekarang. Tapi akhir-akhir ini ada gangguan-gangguan. Ini gangguan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita hari ini.
Dibawa masuk antara bentuk gangguannya, dibawa kefahaman-kefahaman yang tidak ada dalam Ahlus Sunnah tapi dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Satu. Kemudian gangguan lain lagi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang sudah dipegang, yang diiktiraf sebagai pegangan majoriti orang Islam ini sebagai akidah yang sahihah, dianggap sebagai sesat pula hari ini. Dia anggap sesat dah hari ini. Pelik, terbalik. Kita tengok dalam media sosial ni macam-macam hari ni. Jadi Asy'ariyah yang dipegang oleh ulama-ulama besar kita dulu, yang mengarang kitab-kitab yang kita pakai sampai hari ni, tiba-tiba hari ni termasuk dalam ajaran-ajaran yang batil, ajaran yang kufur, yang sesat. Masya Allah. Antara contoh ajaran yang tak ada dalam Ahlus Sunnah tapi dia bawa masuk dan didakwa sebagai Ahlus Sunnah ataupun atas nama-nama lain, iaitu Tuhan itu berada di tempatnya, ada di arasnya. Itu tak ada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada. Jadi kena pegang molek bahawa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diijma'kan Tuhan itu tidak bertempat. Itu sudah diijma'kan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada Tuhan yang menyatakan Tuhan itu ada tempat situ sini, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nak tok nama apa, kau andalah. Toklah nama apa-apa pun. Tapi nak khabar itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini ni, di mari akidah ni dibawa, dikata inilah hak benar, hak yang kita pegang ini, hak ni lah salah lah ni. Terbalik. Yang berpegang bahawa Tuhan tidak bertempat, itu pula yang sesat hari ni. Akidah yang kufur. Masya Allah. Kita pening hari ni tengok kadang yang berlaku. Ini dugaan-dugaan akidah hari ini. Dan salah satu perkara lagi yang saya nak cuba sebut sikit pada malam ini tentang fenomena bahaya ni, iaitu usaha untuk merubah kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni bukan saja ditolak tapi cuba nak diubah suai. Ini satu jenayah yang tidak dibuat oleh orang-orang yang menyimpang sejak dari dulu. Adanya mazhab-mazhab yang terbabah ni, yang menyimpang ni daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni sejak dari dulu ada dah. Timbul kelompok-kelompok Khawarij, timbul kelompok-kelompok Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah, yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni timbul sepanjang zaman. Tetapi mereka itu tidak melakukan kerja-kerja merubah suai kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tolak dan mereka tulis kitab sendiri. Mereka tak setuju pendapat ni, mereka keluar kitab sendiri. Mereka kemukakan dalil sendiri. Tapi mereka tak kaca kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini pelik. Mungkin disebabkan kerana usaha untuk melawan hujah-hujah Ahlus Sunnah ni tak pernah menang. Usaha tu banyak kali. Cuba-cuba cendeng kata orang. Cendeng. Tak danggi ke mana. Akhir sekali pecah bur. Nampak kesilapan. Nampak kelemahan hujah dan sebagainya. Akhir sekali apa yang dia lakukan? Iaitu kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni mereka ubah isi kandungan dia tu. Setengah tu dengan cara yang bagaimana? Mereka beli penerbitan tu, mereka terbit semula kitab tu. Terbit dengan buang bahagian-bahagian yang tidak sesuai dengan sekelompok mereka ni. Itu saya nak beritahu di sini tentang ancaman pegangan akidah hari ni. Kena mengaji molek. Akidah ni kena mengaji molek. Mengaji dengan guru-guru yang kita pastikan bahawa dia ni memang belajar daripada saluran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pastikan. Sebab apa? Kerana fitnah hari ni sangat besar. Sangat besar. Dan masyarakat kita kadang-kadang tak dapat nak cam. Kenapa? Kerana tak cukup ilmu.
Tak cukup pengetahuan untuk mengukur sesuatu perkara. Tahu tak tahu, lama dah duk percaya benda tu. Tanpa sedar. Tahu tak tahu bila mengaji semula, Allah, rupanya kita lama dah pegang benda tu. Benda dah betul. Yang batil tu. Itu yang tujuan saya nak nyatakan lah. Jadi, sebenarnya berkait dengan kalam hikmat yang saya nak terangkan malam ni. Tapi berkait dengan masalah akidah tadi tu. Itu senario dia. Ancaman kita hari ni. Yang poin yang saya nak kabarnya bahawa tasawuf ni kalau dia tak akan terbina, dia tak akan timbul daripada akidah yang salah. Tak akan timbul tasawuf. Dia hanya timbul daripada akidah yang benar. Maka sebab itulah kalau orang yang buat kajian tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam ni, sejarah perkembangan mazhab-mazhab Islam ni, dia akan dapati satu fakta. Fakta apa? Bahawa di antara sekian mazhab yang ada dalam Islam ni, yang tumbuh macam-macam ni, hanya ada satu mazhab yang di dalamnya ada ahli sufi. Yang tak ada dalam mazhab-mazhab lain. Hanya ada saja. Ni bagi orang yang kaji lah. Tapi faktanya saya nak khabar tu. Nanti kalau tuan-tuan ada kesempatan sambung belajar ke apa ke, carilah dalil. Tapi nak khabar faktanya tu. Bahawa antara sekian banyak mazhab-mazhab yang ada ni, ada satu mazhab saja yang di dalam tu ada kelompok-kelompok ahli tasawuf ni. Yang tak ada dalam mazhab-mazhab lain. Dan saya katakan tadi bahawa tasawuf ni tak akan terbina di atas akidah yang batil. Dia hanya terbina di atas akidah yang hak. Dan antara mazhab yang ada tu, satu mazhab aja yang dalam tu ada ahli-ahli tasawuf ni. Itulah yang disebut oleh Al-Isfarayini dalam At-Tafsir Fid Din. Itu di kitab. Ni antara ulama-ulama ahli kalam, ulama-ulama usuluddin yang awal yang menulis tentang kitab-kitab ni, iaitu Al-Isfarayini. Dan kitab dia At-Tafsir Fid Din tu, dia kata antara keistimewaan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kerana adanya satu kelompok yang dinamakan Sufiyah, ahli tasawuf, yang mana kelompok ni tak ada dalam mazhab-mazhab lain. Sebab apa? Sebab akidah yang kita yakini sebagai benar itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita yakini benar, memang itulah yang benar menurut keyakinan kita. Dan dari situlah terbinanya tasawuf. Sebab apa tak timbul tasawuf daripada mazhab-mazhab lain? Sebab tasawuf ni tak akan terbina di atas landasan yang salah. Kadang-kadang tuan-tuan akan kata, kita tengok dalam mazhab-mazhab tertentu sebagai contohlah, mazhab Mu'tazilah. Tapi mazhab ni tak ada dah zaman kita ni. Mazhab lama. Tetapi sejarah beritahu, antara sebab kenapa Mu'tazilah ni dinamakan Mu'tazilah ni banyak sebab. Antara sebabnya kenapa mereka ni dinamakan Mu'tazilah, mereka ni suka menyendiri, yakni beribadah, yakni suka beribadah seperti ahli tasawuf, macam ahli tasawuf. Iktizal tu, mengasingkan diri tu, salah satu salah satu sebab kenapa kelompok ni dinamakan Mu'tazilah, kerana aspek itu, aspek banyak buat ibadah, banyak menyendiri, semacam ahli tasawuf. Tetapi mereka ni tidak dinamakan sebagai ahli tasawuf menurut ulama'nya. Sebab apa? Sebab akidah mereka itu ada yang tidak selaras dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dah mereka buat ibadah tu, nampak banyak berbuat ibadah, menyendiri, beruzlah tu, itu bukan tasawuf. Itu hanya gambaran zahir. Dan gambaran zahir itu tidak semestinya sama 100%. Maksudnya begini, fenomena banyak buat ibadah ni, banyak buat ibadah, berzuhud, tidak semestinya tasawuf. Tidak semestinya. Kita tengok orang tu banyak buat ibadah, lalu kita letak selalu situ dia ni ahli tasawuf. Tak semestinya lagi.
Kerana tasawuf tu dia ada kefahaman dia sendiri. Ibadah tu salah satu daripada cirinya. Dia ada hal lain lagi kena ukur. Jadi kalau kita nak letak kereta ke, nak letak kereta lah, namalah kereta apa-apa ke, Toyota ke, dia ada ciri-ciri dia. Tapi semata-mata kerana ada tayar, atas kerana ada tayar, kita nak kata dia kereta Toyota, tak betul. Kerana semata-mata dia ada pintu, dia ada tayar. Dia ada ciri lain lagi. Jadi kalau kita tengok ada tayar je, ada pintu je, Toyota lalu. Tu salah. Sama juga. Nak mengukur tasawuf, tengok dia banyak buat ibadah, berkhalwat, berzikir dan sebagainya, nak kata tasawuf, tak cukup lagi. Kena nilai aspek lain pula. Kena tengok sudut-sudut lain pula. Baru kita tahu dia betul-betul. Jadi, dalam mazhab-mazhab lain, banyak buat ibadah ni ada. Bersifat zuhud, menolak dunia, hidup sebatang kara, hidup sekadar perlu, itu ada dalam mazhab lain. Tapi kehidupan seperti itu tidak semestinya tasawuf. Tidak semestinya. Sebab tasawuf tu dia ada aspek-aspek lain, dia ada perkara-perkara lain lagi yang perlu kita tengok juga. Itu maksudnya. Jadi itu sebagai muqaddimah yang saya nak beritahu. Jadi balik kita kepada kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni. Kalam hikmat ni Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan tingkatan-tingkatan iman. Jadi tingkatan-tingkatan iman itulah tasawuf. Tapi kalau kita tengok dari sudut akidah, kalau kita belajar ilmu akidah, ulama-ulama akidah ada membuat satu kenyataan bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Siapa yang mengaji kitab akidah, yang mengaji yang tinggi sikit lah, mendalam sikit, dia akan berjumpa dengan fakta ni, kenyataan ni, bahawa dalam ilmu akidah ni iman itu, kalau bahasa Arab je, yazidu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Tapi yang dihuraikan bagaimana iman boleh bertambah boleh berkurang itu, huraian dia kurang mantap. Tapi kenyataannya diterima hakikat. Hakikat iman kita ni boleh bertambah boleh berkurang tu, ulama usuluddin terima kenyataan tu. Tapi bagaimana benda tu berlaku, mereka bukan ahli untuk menjelaskan. Sebab tu mereka hanya jelaskan dari satu aspek saja, bahawa iman tu bertambah antaranya banyak buat ibadah. Ya jelas gitu je. Adapun tasawuf, dia memperincikan perkara ni. Bagaimana iman itu boleh meningkat dan boleh berkurang. Inilah. Jadi adanya tingkatan-tingkatan iman, yang inilah yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ini. Itulah perkaranya, iaitu huraian tentang bagaimana iman itu boleh bertambah dan berkurang dari segi dia ada tingkatan-tingkatan dia tu. Yang aspek ini tidak dijelaskan di dalam ilmu usuluddin, tidak dijelaskan oleh ulama-ulama akidah. Ulama-ulama akidah hanya menyebut kenyataan saja bahawa iman itu boleh bertambah boleh berkurang. Bagaimana? Tidak dijelaskan. Hanya memberitahu secara umum bahawa iman itu bertambah dengan banyaknya amal soleh, banyak buat kebajikan, umum. Maka di sini penghuraian yang lebih terperinci, huraian yang lebih terperinci tentang perkara ni, tentang bertambah dan berkurangnya iman, kita akan tengok benda ni, kita akan dapati benda ni dalam huraian ulama tasawuf. Kenapa demikian? Kerana tasawuf itu dibina di atas akidah yang benar. Akidahnya iman ini boleh bertambah boleh berkurang. Huraian macam mana? Jadi tasawuf. Sebab apa? Tasawuf ni huraian terbina di atas akidah. Jadi kalau ada orang cuba membayangkan dua benda yang sangat berbeza, tasawuf-tasawuf, akidah-akidah, ni ibarat gak seumpama dia tak kena poyok daripada durian. Dia tak kena. Tasawuf dia tu. Akidah lain tak sama. Ni ibarat tak kena poyok. Tak kena poyok ataupun tak kena lepuk. Sebab apa gitu?
Sebab kalau dia kena poyok, dia kena lepuk, dia tahu benda ni mari dari duriang. Tak nak lepas. Memang dari duriang benda ni. Tu bagi yang kena. Bagi yang tak kena, dia akan kata lain macam lah. Dia akan kata macam-macam. Poyok ke benda ni? Poyok ni mari mana ni? Mari daripada duriang Belanda. Nampak macam duriang Belanda. Ataupun macam-macam lah. Lepuk pula. Koleh ke benda ni? Mari. Keseluk. Macam-macam. Bagi yang tak kenal. Bagi yang kenal dia tahu. Ni mesti dari duriang. Itu bandingan mudah. Jadi orang-orang yang cuba mengungkapkan tasawuf suku, akidah suku, seumpama tadilah. Iaitu orang yang tidak ada pengecaman sehingga dapat kenal bahawa poyok, lepuk ni memang mari duriang. Sehingga dianggap benda yang lain-lain, berbeza. Itu tamsilah mudah lah. Baik. Jadi sekarang ni, apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta mengenai tingkatan-tingkatan iman. Amal soleh yang kita buat itu sebagai alamatnya saja. Tapi tingkatan iman hak sebenarnya kat mana yang lebih tepat untuk kita tengok. Ini pada kalam hikmat ni. Baik, maka sebab itu kata Syekh Ibn Atta, tingkatan iman ini berkait dengan mata hati manusia. Iman berkait dengan hati. Sebab tepatnya dalam hati. Kita mengaji Usuluddin pun, Usuluddin kata iman kita itu tasdiqun bil qalbi. Membenarkan di dalam hati kita. Asahnya kita terima, kita percaya. Percaya adanya Allah. Pegang kuat. Kita tasdik, kita benarkan. Kita terima adanya Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Mengetahui dan sifat-sifat ketuhanan yang lain. Kita terima benda tu. Bukan sekadar tahu. Kalau tahu tidak menerima, itu sama macam orientalis. Orientalis mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Dia tahu tentang akidah, tentang tasawuf, tapi penerimaan hati tak ada. Tak ada tasdik itu. Jadi semata-mata tahu belum tentu beriman. Jadi iman ini kekunci dia tu tasdik di dalam hati. Hati kita membenarkan. Kita tu menerima benda tu. Ada Allah, kita pegang, kita percaya. Itu permulaan iman. Jadi masalah iman ini berkait dengan hati. Berkait dengan penerimaan hati. Maka tasawuf telah menghuraikan beberapa aspek tentang hati manusia ni. Iaitu tasawuf menyatakan bahawa ada yang dinamakan basirah. Baik, pertama sekali mereka namakan sebagai syu'a' al-basirah. Yang kedua mereka namakan ain al-basirah. Yang ketiga mereka namakan hakul basirah. Syu'a'ul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Ketiga-tiga ini menjelaskan tingkatan-tingkatan hati manusia. Dan dia ada kaitan dengan iman. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, tasdik di dalam hati. Dan hati kita ini dia ada tingkatan-tingkatan penerimaan tu. Asas penerimaan dinamakan tasdik. Kalau dia penerimaan tu kuat lagi, mendalam lagi, dinamakan syu'a' al-basirah. Dalam lagi dinamakan ainul basirah. Dalam lagi dinamakan hakul basirah. Jadi istilah-istilah ni syu'a'ul basirah, ainul basirah, hakul basirah ni nak menyatakan tahapan kekuatan keyakinan manusia terhadap hakikat-hakikat iman. Itu sebenarnya. Tapi bagaimana? Ini Syekh nak khabar kita ni, nak memahamkan kita. Sehingga kita tahu rupanya begini iman tu meningkat. Jadi kita ada ukuran. Ukuran ni pula bukan kita nak ukur orang lain, kita nak ukur kita. Aku ni duduk kat mana? Hal tu sebenarnya.
Kita duduk sini rupanya. Itu tujuan kita mengaji kitab hikam ni. Supaya menjadi pedoman kepada kita untuk cermin diri kita. Dan kita nampak kedudukan kita. Paling tidak kita ada panduan macam mana nak selesai masalah, macam mana nak baiki benda tu. Baik. Jadi sekarang iman dia ada kaitan dengan hati. Jadi hati manusia ini antara perkataan istilah yang dipakai menjelaskan tentang keyakinan hati ini dinamakan basirah, mata hati. Ingat istilah basirah. Kalau pandangan mata kasar kita ni orang panggil basar. Basar ni pandangan mata kasar kita ni. Mata kita ni hanya dapat melihat perkara-perkara yang zahir sajalah. Tapi mata hati kita ni dapat melihat perkara yang lebih daripada tu. Lebih daripada perkara zahir saja. Baik, mata kita hanya dapat tengok orang, rupa orang. Siapa dia? Dia pakai baju apa? Warna kulitnya apa? Itu bahagian mata kita boleh tengok. Tapi sifat-sifat orang tu tidak dapat dilihat oleh mata kecuali oleh mata hati. Orang ni berani dia ni. Dah berani tu nak tengok orang ni. Berani dia. Kok mana? Mata kita nampak berani tak nampak. Tapi hati kita dapat faham dia tu. Ada satu makna orang panggil berani. Tengok dengan mata kasarnya orang tu je lah. Tapi keberanian dia tu. Dia ni pemurah dia ni. Jadi pemurah tu berani, pemurah, sifat-sifat tu yang dapat lihat benda-benda tadi tu mata hati. Bukan dengan mata kasar ni. Mata kasar hanya boleh tengok tubuh orang tu saja. Tapi sifat berani dia, sifat pemurah dia, sifat pemaaf dia tu hanya dapat dilihat oleh mata hati kita. Hati kita dapat faham makna tu. Dapat faham, hati yang dapat memahami, dapat menerima itu orang panggil nampak, tengok. Baik. Tentang kewujudan Allah. Contoh kita nak fahamkan basirah dulu. Dalam kaitan dengan iman. Baik. Tentang kewujudan Allah. Mata kita memang tak nampak. Dan tak akan nampak. La tudrikuhul absar. Pandangan manusia ni, mata manusia, la tudrikuhul absar. Mata manusia ni, pandangan mata kasar manusia ni tak dapat mengidrak, mencapai, dapat melihat Allah Ta'ala. Takkan dapat. Dengan mata kita ni. Tapi macam mana kita boleh percaya adanya Allah? Mata tak pernah tengok. Sebab yang dapat melihat, dapat menerima adanya Allah Ta'ala tu adalah disebabkan kerana mata hati kita nampak benda tu sehingga boleh percaya ada. Iaitu mata hati kita melihat makhluk ni diciptakan. Benda-benda macam tu mata kasar tak boleh tengok, mata hati boleh tengok. Boleh nampak, boleh faham. Itu panggil nampak. Nampak istilah mata hati ni dapat terima benda tu, dapat faham benda tu, dapat percaya benda tu, dapat terima benda tu. Itu panggil mata hati. Jadi orang yang beriman hari ni sebenarnya ada mata hati belaka. Cuma tinggal lagi terang ke tak terang je. Itu bezanya. Ini yang kita nak terang malam ni, terang ke tak terang je. Tapi bila dia mukmin, dia percaya kepada Allah, tak nampak dengan mata ni, dia sudah ada mata hati dia. Tinggal lagi tajam tak tajam je, dalam tak dalam je. Jadi sekarang Allah Ta'ala ni kita tak pernah nampak dengan mata kita, tapi mata hati kita boleh terima, boleh faham benda tu dan boleh percaya benda tu. Itulah maksudnya mata hati kita nampak Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Yang ni dapat memahami, dapat menerima benda tu. Jadi terima mata hati kita ni, dapat faham, dapat terima, itu orang panggil nampak dalam istilah tasawuf.
Jadi akal kita menghukum, melihat dengan mata hati kita ni makhluk. Alam ini makhluk. Makhluk ni pula kita dapat buktikan bahawa dia ni tidak tercipta dengan sendirinya. Dan dia pula tidak mencipta diri sendiri, lebih-lebih lagi. Tapi dia diciptakan. Jadi hakikat-hakikat tadi tu, fakta-fakta tu mata hati kita boleh terima, boleh nampak benda tu, boleh percaya. Bahawa makhluk kita ni, kita boleh terima hakikat kita ni tak akan terjadi tanpa pencipta, tak akan berlaku benda tu. Demikian juga kita tak boleh nak terima hakikat kita cipta diri sendiri, lagi tak munasabah. Tapi kita boleh terima hakikat kita ni diciptakan, ada yang menciptakan kita. Kita boleh terima dengan pandangan mata hati kita, sehingga kita yakin adanya Allah yang mencipta seluruh alam ni. Jadi hati kita yang dapat faham benda tu, dapat percaya benda tu, itulah yang dinamakan basirah. Pandangan mata hati sehingga boleh terima yang mana mata kita ni tak boleh nampak benda tu. Baik. Perkara lain, contoh lain. Allah Ta'ala ni maha kuasa. Hati kita boleh terima hakikat tu, bahawa Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh alam ini, antara sifat dia tu bersifat kudrat, maha kuasa. Dah kita pernah tengok benda tu? Pernah nampak dengan mata ni? Tak pernah nampak. Tapi macam mana kita boleh percaya? Sebab apa kita boleh percaya? Sebab mata hati kita nampak benda tu, nampak. Kita boleh mikir, kalau tak ada kederak, tak nak buat benda. Kita tak ada kederak, tak cukup kederak, nak akak benda berat tak urut. Jadi kita ni, mata hati kita ni menghukum, menetapkan kalau tak ada kemampuan, tak ada kuasa, tak nak buat. Jadi alam semesta yang besar ni tukang buat dia tu, kalau tak ada kekuatan, tak ada kudrat, tak ada kuasa, tak boleh nak buat. Jadi dari situ mata hati kita ni boleh terima hakikat bahawa Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam semesta ni, dia bersifat kudrat, dia berkuasa. Jadi benda tu mata hati kita boleh terima, boleh nampak benda tu dan boleh percaya benda tu. Itu masuk mata hati. Tengok dengan mata tak nampak pokok je lah, nampak pokok, nampak batu, nampak ni. Tapi pengertian adanya pencipta, bahawa pencipta itu yang namanya Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, tu tak nampak belaka tu. Tapi apa kita boleh percaya? Sebab ada mata hati. Itu asas kepada iman, mata hati kita, tasdik namanya. Baik, sekarang Syekh Ibn Atta nak beritahu tingkatan-tingkatan mata hati ni. Asas sekali dinamakan tasdik. Terima, kita boleh terima dan percaya. Itu dinamakan tasdik. Baik. Jadi kesannya apa benda? Kita percaya kepada kewujudan Allah. Percaya kepada Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Seperti kudrat, iradat dan sebagainya. Dialah yang awal, yang tidak ada permulaan, tidak ada pengakhirannya dan sebagainya. Itu kita percaya, kita yakin. Itu tasdik. Itu asas kepada iman kita. Jadi hati manusia ni, kata Syekh Ibn Atta, apabila dia semakin bersih, kefahaman dia dan keyakinan dia terhadap Allah Ta'ala itu akan meningkat. Akan meningkat. Baik. Sekarang kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada, wujud. Dan Allah Ta'ala itu antara sifatnya mukhalafah, tidak menyerupai sesuatu. Antara makna tidak menyerupai sesuatu ini, bahawa Tuhan itu tidak ada kaitan dengan tempat dan masa. Dengan arti Tuhan itu tidak berkait dengan tempat, tidak berkait dengan masa dan seumpamanya. Jadi tidak boleh nak kata Allah Ta'ala tu ada situ, ada sini, ada bahagian atas, bahagian bawah, ada luar, ada dalam. Tak boleh nak kata betul. Sebab apa? Itu adalah perkara-perkara yang di luar, yang termasuk dalam mukhalafah. Itu pegangan akidah kita.
Jadi dalam tauhid kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Dan antara sifatnya itu mukhalafah, tidak menyerupai makhluknya, antaranya tidak bertempat. Tauhid kita, pegangan kita, keyakinan kita. Tapi bila hati kita ini semakin dibersihkan, itu dia. Semakin dibersihkan, lalu bila hati kita dibersihkan ni, dia akan meningkat dari segi kefahaman dia tu. Kefahaman dan keyakinan dia tu. Itulah yang dikatakan pertambahan iman. Itulah yang disebut oleh Syekh Ibn sini. Baik, dia kata apa? Tengok. Syu'aul basirah yushhiduka qurbahu minka. Ni saya nak kabun. Orang kalau tidak mengaji tasawuf, dia mengaji usuluddin, dia takut nak baca ayat ni. Dia ngaji usuluddin saja. Sibak 20 tapi tak mengaji tasawuf, dia takut ni. Ayat-ayat semacam ni takut dan tak berani nak melaksanakannya, mempraktiskannya. Baik, saya nak khabar macam mana boleh jadi gini. Baik, sekarang pegangan akidah kita jelas. Allah Ta'ala tu ada. Yang kedua, antara sifatnya mukhalafah. Antara makna mukhalafah itu, Tuhan tidak bertempat. Tidak dapat digambarkan, dibayangkan, disifatkan. Maha suci Allah daripada semua itu. Jelas pegangan akidah kita. Baik. Dan menjadi keyakinan kita juga, Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat ma'ani. Tauhid kita. Bersifat dengan kudrat, maha kuasa. Iradat, maha berkehendak. Menentukan segala kejadian. Bersifat ilmu, maha mengetahui segala-galanya. Bersifat sama, basar, melihat, mendengar dan melihat, maha mendengar, maha melihat segala apa yang berlaku. Jadi ini antara sifat-sifat yang kita yakin, kita percaya, menjadi keyakinan tauhid kita lah. Sifat-sifat ma'ani ni dia ada ta'aluk, ada hubungan dengan makhluk yang diciptakan ini. Ta'aluk ni maksudnya hubungan. Orang kita bila sebut ta'aluk, dia pening sikit ngaji pun pening jadi. Suluhi qadim tanjizi hadis, suluhi qadim tanjizi hadis, dan istilah-istilah ta'aluk lain lagi lah. Ada tanjizi qadim, pening baca. Jadi inilah antara isu timbul dalam masyarakat kita juga hari ni lah. Minta maaf lah saya nak khabar. Akidah ni dia ada qada fardu ain, dia ada qada fardu kifayah. Saya hari ni saya melebor sikit huraian, saya pecah sikit, biarlah. Tak apalah lah. Kita pelebor sikit. Akidah ni dia ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah. Bahagian fardu ain sebenarnya sikit je. Sebahagian lagi tu fardu kifayah. Tapi pada sesetengah alim ulama kita, dia campur aduk dua ni. Sehingga memberikan kefahaman kepada ramai orang, kalau dah habis pengajian ni seolah macam tak sah akidah. Ni timbul masalah, menyebabkan orang kampung kita hari ni jadi ragu tak ada akidah dia sendiri. Sehingga dia kata seolah macam akidah aku selama ni dia baru mengaji ni, baru faham ni, sebelum ni tak faham, seolahnya akidah selama ni tak pakai. Ini antara timbul syok terhadap keyakinan sendiri ni. Punca kerana tak dapat membeza mana bahagian fardu ain, mana bahagian fardu kifayah ni. Lebih-lebih lagi, kitab-kitab yang tulis tentang masalah akidah ni capur dalam tu. Ada bahagian fardu ain, ada bahagian fardu kifayah, dia capur dah dalam tu. Jadi alim-alim kita pula memberi gambaran kepada orang, kalau dah habis ngaji benda ni, dah selesai akidah, dah habis akidah. Bila dah habis akidah, dah selesai akidah, amal ibadat awak selama ni dah pakai belaka. Takutlah orang ramai. Dah ibadat kita selama ni dah pakai. Sebab apa? Akidah ni dah habis, dah selesai ni.
Sedangkan hak dak sesat tu adalah sebahagiannya adalah tentang fardu kifayahnya, bukan fardu ain. Saya nak beri contoh termasuk bab saya nak khabar ni. Hak wajib kita tahunya, kalau dalam bab sifat ma'aninya, Allah Ta'ala bersifat maha kuasa, kudrat orang panggil. Kalau kita tahu benda tu dengan dalil yang umum cukuplah. Dalil kasarnya, kalau Tuhan tu tak berkuasa, macam mana boleh buat alam? Sesat dah. Ataupun kita dalil syarak pula, kita tahu dalam Al-Quran. Dah ingat ayat kata kita ni bukan orang ngaji, tapi tahu. Dalam Al-Quran ada khabar bahawa Allah Ta'ala tu maha kuasa. Kita dengar ustaz mengajar. Cukup dah. Ataupun kita ingat ayat mudah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala tu maha kuasa. Dah ingat ayat, ingat makna je. Tahu dalam Al-Quran ada sebut Allah Ta'ala tu maha kuasa. Cukup dah untuk melepaskan qada fardu ain. Maksud kalau dia tahu waktu tu bahagian tu sesat dah fardu ain. Cuma dia mengaji pula sifat ma'ani ni jenis apa benda, wujudiyah ke haliyah, wujudiyah tu guana, detail lagi. Kemudian sifat dengan zat ni sama ke tak, sifat dengan zat ni mendak tula ke lain-lain. Hak tu bukan fardu ain dah, bukan qada fardu ain. Tapi orang kita setengah tu dia faham, dak habis ngaji hak ni dak selesai fardu ain. Akhir sekali sampai ke mati dak faham-faham. Sampai ke mati dak faham-faham bab ni. Zat ni sifat super ke lain, sebab pening gitu akhir kali. Sudah akhir kali tutup tu kita. Maksud nak kabarnya bahawa hari ni saya kata ni sebab saya ada terima pengaduan sesetengah orang yang dia faham seperti itu. Dia kata oleh kerana sebab dia mengaji sehingga dia beritahu begini-begini, membayangkan kepada dia. Dia kata kalau tak faham ni seolah macam akidah tak pakai kau ibadat selama ni tak pakai belaka. Takut kawan ni. Padahal mana bahagian qada fardu ain, fardu kifayah tu kena beza tu. Fardu ain sikit sangat je. Hak lebih tu jadi fardu kifayah. Ia belajar lebih baik. Tapi kalau dia tak tahu qada fardu ain sesat dah dalam perkara tadi saya nak bagi contoh lah. Kemudian takluk pula kudrat ni, kuasa buat apa benda, hubungan dia dengan makhluk apa panggil takluk. Huraian dia ada jenis pula, takluk suluhu qadim, tanjizi hadis. Kudrat ni takluk apa benda sekarang pula lagi. Jadi tahu benda-benda macam tu sudah mencapai tahap fardu kifayah. Fardu ainnya kita tahu Allah Ta'ala, kita yakin dan tahu Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, artinya maha kuasa, berkuasa atas segala-galanya. Cukup untuk dia faham tentang qada fardu ain dalam perkara tu. Allah Ta'ala bersifat maha mengetahui, bersifat ilmu, dengan arti maha mengetahui segala-galanya. Cukup dia tahu kalau Tuhan tu dalil mudahnya akalnya. Kalau Tuhan tu dah tahu nak buat ke mana. Kalau tak tahu tak nak buat. Yang boleh buat ni bila dia ada ilmu, dia tahu, bolehlah buat. Jadi dengan akal, dalil akal yang mudah tu memadai, ataupun dalil Al-Quran yang mudah. Dia dengar ulama-ulama beritahu, disebut dalam Al-Quran Allah Ta'ala tu maha mengetahui, atau dia tahu ayat dia, innallaha bikulli syai'in alim, ataupun ayat-ayat yang seumpama dengannya, alimun bizati sudur dan seumpamanya lah. Ataupun dia tak ingat ayat, tapi dia tahu ada ayat Quran sebut dengan makna tu, bahawa Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Itu sudah memadai untuk orang melepaskan qada fardu ain. Tak apalah, saya pergi dalam situ sikit, kita bawa dalam situ sikit. Sebab apa? Saya nak berkongsi pengalaman lah. Kerana ada orang akhir sekali dia bimbang, mari takut tang. Kerana apa? Kerana dia kata kok ni tak faham molek lagi ni, tak faham molek lagi buah benda ni. Lalu dia beranggapan tak faham benda ni tak sesat fardu ain bab akidah. Bila tak sesat fardu ain bab akidah, ibadat selama ni tak pakai belaka. Jadi takutlah kawan ni. Nak kawan ni moci peceng dah, nak mati dah. Takut dia kerana salah faham. Ini kita kena faham molek. Baik, sekarang ni nak beritahu. Maka dalam tauhid kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala bersifat mukhalafah. Allah Ta'ala bersifat maha kuasa. Kuasa ni dia ada kaitan lah dengan makhluk. Kuasa mengadakan dan meniadakan, kuasa menentukan itu dan ini. Maha mengetahui, tahulah segala gerak geri kita, segala perbuatan kita, segala gerak hati kita, dia tahulah.
Itu sifat ma'ani. Melihat dan mendengar tentang kita. Itu keyakinan kita. Baik. Apabila perkara ini ni menjadi suatu tasdik yang kita percaya dalam hati, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara yang berlaku pada makhluk pada diri kita. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala-gala yang terhadap diri kita ni. Segala perbuatan kita ni terikat dengan kudrat dia. Allah Ta'ala maha melihat segala perbuatan kita, maha mendengar segala percakapan pertuturan kita. Kita yakin benda tu itu asas iman, asas tauhid, tasdik namanya. Baik, macam mana iman tu boleh meningkat? Bila kita percaya macam tu tapi hati kita ni tak mari. Tak mari. Sebab apa tak mari? Sebab mata hati dia tak ada cahaya, dia tak nampak. Dalilnya macam mana? Yang kita percaya tadi, Allah Ta'ala maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Masa kita semayang, tak mari benda tu. Sebab tu kita hanyut kata kawa. Hanyut kata kawa. Sebab tak mari ni. Kita nak kata tak ada tauhid? Tak. Ada tauhid. Kita percaya. Ada tasdik. Tapi cahaya lilin tu malah tak nampak mana. Ada cahaya leh tak nampak. Tak mari kata orang, tak mari. Maka cahaya lilin ni kalau dia terang sikit lagi jadi nampak. Dalam masalah akidah ni, kalau makrifat kita ni mata hati kita tu jadi terang sikit, hak tadi tu dia akan berasa. Allah, aku dilihat oleh Allah. Dia mari rasa tu. Hadir, istilah tasawuf. Ingat, aku berasa aku dalam kekuasaan Allah. Gerak geri aku ni dalam kudrat kekuasaan dia. Segala apa yang berlaku kat diriku ni dengan ketentuan dia. Dia mari rasa tu. Kenapa jadi macam tu? Kerana mata hati tadi tu cahaya dia kau terang sikit. Sehingga terasa akidah yang selama ni kita percaya tu tapi tak mari, tak hadir, maka cahaya tu bila terang sikit, dia jadi mari terasa. Kita percaya Allah Ta'ala kudrat tu lama dah kita percaya. Tapi kita terasa kita tertaluk dengan kudrat Allah, tak mari buat tu. Sebab apa tak mari? Mata hati tak nampak. Tak nampak terang. Nampak dengan hati percaya Allah Ta'ala maha kuasa, tasdik. Tapi cahaya tu tak cukup terang sehingga menjadikan hati kita ni berasa tu, tak cukup terang. Itu maksudnya. Jadi kata Syekh Nata, apabila cahaya mata hati tu terang sikit, dipanggil syu'a' al-basirah. Itu istilahnya syu'a' al-basirah. Mata hati kita ni ada cahaya kau terang sikit. Yang selama ini menjadi keyakinan kita, Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala maha berkehendak menentukan segala-galanya. Yang ada dalam tasdik hati kita tu, yang kita percaya, kita terima, kita pegang tu, sekarang mari teringat-ingat, terasa. Jadi kenapa hati kita boleh mari terasa, teringat tu? Kerana mata hati tu kohor terang. Mata hati kohor terang tu lah orang panggil syu'a' al-basirah. Itu dia syu'a' al-basirah. Baik, pernah sekali Al-Imam Junaid, ini nak cerita bab cahaya mata hati ni. Bukan masalah tak ada akidah, tapi masalahnya mata hati tak terang molek sehingga tak sampai situ. Baik, Al-Imam Junaid dia ada murid lebih kurang 40 orang, murid khusus dia, murid yang dekat dengan dia lah. Murid dia ramai. Imam Junaid ni ulama suhur. Sebelum Imam Ghazali lagi. Dia alim dalam ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu syariat pun dia alim. Ilmu hakikat, hakikat dan makrifat pun dia alim. Disebabkan kerana dia ni alim dalam ilmu syariat ni, ilmu fiqh dan ilmu zahir, ilmu syariat zahir ni, dia alim. Orang panggil dia tawus al-ulama. Kerana kealiman dia tu. Orang kata dia macam seumpama burung merok. Burung merok di kalangan ulama. Maksudnya di antara burung-burung ni, hak burung comel sekali burung merok lah. Maka di antara ulama-ulama hak comel ni, Junaid lah. Sebab tu orang panggil tawus al-ulama. Kerana dia alim dalam bab ilmu-ilmu hukum hakam dan zuhid. Tapi dalam masa yang sama, dia juga alim dalam bab ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf.
Lalu orang panggil nama dia nama lain pula. Gelar orang panggil apa? Sayyidut Taifah. Penghulu, Tok Mulu. Kapung tu kepala dia Tok Mulu orang panggil. Kalau sekapung tu lah, kepala dia tu Tok Mulu kapung tu. Maka di kalangan ahli tasawuf, kepala dia tu, Tok Mulu dia tu, Imam Junaid inilah. Lalu orang panggil dia Sayyidut Taifah. Ni tokoh tu. Baik. Macam mana? Ni nak kait dengan Syu'a' Al-Basirah ni. Dia ada 40 orang murid orang rapat dengan dia. Tapi di antara 40 orang murid ni ada hak disayang sikit. Ada sebab lah disayang sikit ni. Jadi orang lain ni berasa heran sebab apa dah Syekh Junaid ni beri perhatian lebih kepada orang seorang ni berbanding orang lain. Macam Syekh Junaid ni rapat sangat dengan orang ni seorang ni. Jadi Syekh Junaid ni Allah Ta'ala beri dia firasah. Firasah ni pandangan mata hati. Ini rahsia orang mukmin. Firasah ni pandangan mata hati awak tajam lagi. Orang dah nampak, dia nampak dah sekarang. Itu panggil basirah. Mata hati. Jadi adanya pandangan mata hati ni, perkara ni diakui dalam Islam. Diterima dalam Islam. Jadi Junaid ni dapat kesan benda ni. Lalu dia nak menjawab teka-teki ni, kenapa murid-murid lain pandang, kenapa Junaid duk beri perhatian sayang sangat ni seorang ni. Jadi nak menjawab, guru-guru dulu cara dia jawab lain. Hikmah. Bijaksana dia jawab. Kadang-kadang dia tak jawab dengan mulut. Kadang dia jawab dengan cerita. Kadang-kadang dia jawab dengan tindakan. Kadang-kadang dia jawab dengan hal-hal lain. Itu guru zaman dulu. Kita lah ni jawab bang, kok mulut je. Waktu je betul jawab. Tapi zaman dulu, guru-guru ni, orang yang alim-alim ni, dia jawab banyak cara. Junaid ni, bila dia tengok teka-teki ni, dia jawab dengan cara bukan dengan mulut dia. Dengan pengalaman. Jawab ke mana? Diarahkan murid-murid dia ni, dia beri seekor ayang burung itu, dia beri seekor seorang. Lepas tu dia suruh cari. Dia pesan apa pun dia kata, mu ni masing-masing pergi cari tempat. Bila mu jumpa tempat tak ada orang dah. Mu pergi tempat tu tengok tak ada orang dah. Mu sembelih burung ni. Junaid pesan ke murid-murid dia tu. Dia beri seekor seorang lah. Masing-masing pergi cari tempat. Cari bila temu tempat tak ada orang, mu sembelih. Lepas tu mu bawa orang sini semula. Jadi murid-murid Imam Junaid ni masing-masing ambil lah seekor seorang. Dan carilah, pergilah. Pergi tempat, bila tengok tempat tak ada orang seorang, sembelih. Bila semua tu, bawa balik semula ke Imam Junaid. Antara 40 orang tadi tu, semuanya bawa balik binatang, hok kena sembelih belakang, mati belakang. Kecuali seorang je buat balik hidup-hidup. Seorang je buat balik hidup-hidup. Jadi Imam Junaid tanya dia, sebab apa mau balik hidup ni budak sembelih ni? Kata Junaid, kata murid ni, aku tidak mendapati, aku tak jumpa tempat yang aku ni tak ada orang yang melihat aku. Aku tak ada jumpa tempat tu. Tak ada tempat tu. Tempat yang mana aku duduk seorang, tak ada orang tengok aku. Tak ada tempat tu. Kata Junaid, kamu tengok dia ni. Bagaimana fahaman tauhid dia tu. Orang lain pergi tengok tak ada tempat, bawa sembelih. Ni tak ada. Tak ada tempat yang mana aku duduk seorang, aku tidak dilihat. Tak ada tempat tu. Jadi kata Junaid, tengok kefahaman tauhid dia tu, baru orang ni faham, oh patut pun Junaid sayang ke dia. Jadi hak ni itulah Syu'a' Al-Basirah. Paling kurang Syu'a' Al-Basirah. Jadi Syekh Ibn Athaq sekarang nak beritahu kepada kita tentang iman bertambah dan berkurang ni. Antaranya melibatkan pandangan mata hati. Baik, sekarang saya nak jelaskan kalam hikmah ni. Baik. Kata Syekh Ibn Athaq, Syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka. Pandangan mata hati ni, cahaya mata hati ni, kalau sesiapa yang dapat cahaya mata hati ni, apa yang dia dapat? Cahaya ni akan memperlihatkan kepada diri dia, dia akan nampak
kedekatan Allah dengan dirinya. Dia akan rasa Allah Ta'ala dekat dengan dia. Gua ni. Ni lah orang yang mengaji usuluddin takut. Saya kata tu sebab ada orang sebut kita, dia kata kita nak merasa Allah Ta'ala dekat dengan kita, tak kau kita mengaji usuluddin Tuhan tu tak tepat. Mula tembung dah. Tak berani nak sebut ni Tuhan dekat ni. Mengaji usuluddin Tuhan tu tak tepat, tiba-tiba nak merasa Tuhan tu dekat dengan kita. Belawang ni. Dan benda ni jugalah orang tuduh tasawuf sesat, padahal tidak erti. Dua-dua tu disebut belaka dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tidak bertepat disebut laisa kamitslihi syai', ada ayat dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala dekat pun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, disebut dalam Al-Quran belaka. Tapi kena jelaslah apa maksudnya. Tapi bila tak mengaji molek ni, dia tak nampak, dia rasa belawang dah. Kau mengaji usuluddin Tuhan tak tepat, tiba-tiba tak sahaja Tuhan dekat dengan aku, salah sesat ni. Tu dia. Inilah tepat orang ngaji usuluddin, ia terbabah, bukan terbabah, ia sekak dan ngaji tasawuf. Kau yang ngaji usuluddin saja. Ia takut Allah Tuhan nak suruh merasakan Allah Ta'ala melihat kita. Bila rasa melihat tu seolah-olahnya Tuhan tu duduk depan kita. Aku mengaji usuluddin Tuhan tu tak tepat. Jadi sekarang bila kita cuba merhatikan Allah Ta'ala melihat kita ni, macam Tuhan kita duduk depan kita. Takut. Padahal itulah yang disebut dalam hadis. Hadis ni orang baca belaka, tapi siapa tanya nak buat takut. Kira apa? Tak mengaji. Mengaji usuluddin saja tapi tak mengaji tasawuf. Ni buah dia. Takut. Tak boleh nak siku. Sebab dia ngaji separuh. Mengaji separuh tu nanti usuluddin sajalah. Tak mengaji tasawuf. Jadi dua-dua ni tidak berlawang, tapi ada tafsiran dia. Tu bendanya. Tu nak kabarnya ni. Tepat-tepat gini lah orang ngaji usuluddin dia takut tu. Dia takut nak menghadirkan Allah Ta'ala melihat. Kita rasa Allah Ta'ala melihat tu seolah macam kita rasa Tuhan tu ada tepat untuk tengok kita ni. Seolah macam orang teropong kita tu. Salah ni akidah ngaji gini. Ni punca. Baik, saya nak jelaskan ni. Saya kabur masalah dulu. Tak apalah kita melarat sikit malam ni. Itu antara perkara-perkara yang banyak berlaku. Kau mulalah kata tasawuf sesat. Salah. Padahal kita dak lumak molek dalam bab ni. Tu bendanya. Padahal dua-dua tu disebut dalam Quran belaka. Tentang Allah Ta'ala tidak menyupai sesuatu dengan nas ada dalam Quran. Allah Ta'ala bersama dengan kamu, dekat dengan kamu, disebut juga dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita nak memahami perkara ni? Inilah perlu kepada bukan saja ilmu akidah, perlu ada tasawuf. Baik. Jadi sekarang apa artinya ini? Bila cahaya basirah ni menerangi hati, kita akan terasa Allah Ta'ala dekat. Dan itulah ihsan. Bab ihsan ini memang disebut oleh sesiapa jua pun. Tapi bila temu sini jadi hilang punca. Macam tadilah contohnya, bila temu poyok kau dah tahu hilang punca. Benda kakak ni, poyok ni. Tapi temu durian, dia kenal durian. Temu poyok tak tahu benda. Benda tak tahu ni. Mati tak tahu makan benda ni. Yang mari macam-macam. Ki apa? Ki tak kenal tu poyok mari mana. Sama juga tasawuf. Ini antara tempat saya nak khabar, antara tempat kenapa tasawuf itu mudah sangat di label sesat, salah. Sebab antara sebabnya kerana tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, orang kita ni ada perangai, dia berasa dia aling serba-serbi. Apa yang lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Ni satu penyakit kan ni. Penyakit kan? Penyakit kita hari ni. Penyakit lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Dia penyakit ulama. Penyakit alim ulama kita tu. Beza je dengan dia tahu, lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Na'udzubillahi min zalik. Hijabul ulama. Alim ulama dia kadang orang yang mengaji alim ulama kadang-kadang terdedah dengan kena nyakit ni dah. Nyakit berasa alim, kemudian berasa tahu serba-serbi, lain daripada dia tahu, tak betul belaka. Ni
Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit-penyakit beginilah. Mudah-mudahan. Baik, apa maksudnya ni? Syu'a' al-basirah ni, saya nak sebut hadis tadi. Hadis apa? Nak sebut 3 kali dah dapat. Tapi kita ingat semula, sebut semula. Hadis Nabi, hadis ihsan ni, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya tak sampai ke tahapan itu, paling kurang engkau merasakan engkau dilihat oleh Allah. Hak ni orang mengaji usul dia takut tadi tu. Bila nak cuba nak menghadirkan kita dilihat oleh Allah tu, seolah-olahnya memastikan bahawa Tuhan tu ada arwah dia depan kita, duduk tengok kita. Ni berlawan dengan akidah dia ngaji laisakan mesti syai tu. Ni tepat dia. Dia takut. Akhir sekali, padahal itulah ihsan, tapi takut nak buat benda ni kerana tak faham molek. Tak faham molek benda ni. Baik, kefahamannya macam mana? Baik, sekarang sebab tu saya dahulukan dengan akidah tadi tu, dengan tauhid dulu. Sekarang kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Antara sifatnya mukhalafah. Di dalam Al-Quran disebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, yang menyerupainya, tak ada. Kemudian antara sifatnya tadilah kudrat, iradat, yang ada ta'alluqnya. Baik, sekarang bila dikatakan syu'a'ul basirah ni, cahaya mata hati ni memperlihatkan kepada dirimu dekatnya Allah ni, iaitu dia akan menyedarkan hatimu bahawa dirimu ni terikat dengan Allah Ta'ala, tertaluk dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan ilmunya. Kau berasa dalam hatimu. Baik, tertaluk kudrat Allah Ta'ala dengan kita ni, ada jarak? Tak ada jarak. Tak ada jarak kita nak kabarnya. Maksudnya bila Allah Ta'ala kehendak, jadi lalu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada jarak. Dengan arti bila Allah Ta'ala kehendak sesuatu atas diri kita, berlaku serta-merta. Bila kekuasaan Allah Ta'ala menetapkan terjadi begitu ni, pasti terjadi. Dan segala perkara tentang diri kita ni diketahui oleh Allah. Jadi merasakan hakikat tu itu makna bahawa itulah maksudnya kita ni merasai kedekatan Allah. Rasa dekat. Dengan arti hati kita tersedar. Teringat, sedar bahawa kita ni tidak terlepas daripada kudrat dan iradatnya. Ilmunya, samuk dan basarnya tak terlepas. Jadi kita sedar benda tu berasa mari dalam hati. Itulah maksudnya mata hati, cahaya basirah itu akan menyedarkan kamu, memperlihatkan hatimu tentang dekatnya Allah Ta'ala dengan dirimu. Itu maksudnya. Bukan berarti Allah Ta'ala itu ada tepat. Yang ni sedar diri kita ni tak terlepas daripada Allah. Yang ni terikat dengan sifat-sifat ma'ani dia tu. Kalau nak main ikut Usuluddin, terikat dengan sifat-sifat ma'ani, ta'aluk sifat ma'ani dia tu. Ni kadang-kadang mengaji Usuluddin dan mengaji tasawuf jadi takut. Saya masa mengaji dulu, Tok Guru kata gini, tapi kita takut lah ya awak. Ya ajar dulu. Jadi kita ni kadang-kadang belajar dengan sipir, dengan awak mengira sungguh, kadang-kadang tak siku molek. Ngaji sipir, faham sipir, tak nak mengira, tak berani. Tak yakin awak kira. Kita hari ni. Kita ingat masa kita ngaji dulu. Ya ajar dulu, ajar tauhid af'al. Apa arti tauhid af'al? Allah Ta'ala itu Maha Esa. Dialah yang melakukan segala-galanya. Tak akan berlaku satu perkara kecuali berlaku dengan kudrat dan iradat dia pada makhluk ni. Baik, kenyataan umumnya tak akan berlaku satu perkara pada makhluk ni semua ni tak akan berlaku satu benda pun kecuali dengan kudrat dan iradat dia tu. Itu makna tauhid af'al. Yang ni berlaku semua ni semata-mata dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah.
Tapi dengan sebab yang bermacam-macam lah. Itu sebab saja je. Tapi hakikat sebenarnya, keyakinan yang perlu kita yakin, tak akan berlaku satu benda kecuali dengan kekuasaannya, yakni kudratnya dan iradatnya, kehendaknya. Itu tauhid keyakinan yang perlu kita yakin. Maka keyakinan itu dinamakan tauhid af'al. Mengesakan Allah pada perbuatannya. Baik. Hak tu kenyataan umum. Hak khususnya antara kejadian-kejadian yang berlaku pada makhluk, perbuatan kita ni perbuatan kita ni. Macam saya ni, saya angkat tangan ni, perbuatan ni. Kaedah umumnya senanglah, tak akan berlaku satu perkara pada makhluk ni kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Hak umum. Hak khususnya, salah satu daripada perkara yang berlaku pada makhluk ni gerakan tangan saya ni. Salah satu contohnya. Baik. Bila nak guna sipir hak ni orang takut. Maka guru saya tanya dulu. Baik, dia tunjuk ni gerak tangan. Ni kudrat siapa dia ni? Takut nak ke apa? Takut nak ke apa ni? Ni kudrat siapa dia ni? Gerak ni aku gerak tangan ni. Kudrat siapa dia ni? Ya dok, takut kita nak ke apa? Padahal ngaji adik lomba ingat. Mengapa no? Tauhid apa begini. Tanya tok guru tanya ni, dak berani nak jawab tangan no. Tak berani. Ni kuda siapa dia ni? Gok ni. Takut nak ke apa? Sipir tahu dak erti nak pasang. Dak erti nak pasang. Sipir ingat sipir 1 kali 1, 2 kali 2. Siapa tinggi ke? Dak erti nak bijak apa. Ni sama ni. Ni kuda siapa dia ni? Gok ni. Padahal sebut dah tadi, tidak akan berlaku satu perkara kecuali dengan kekuasaan Allah, kudrat Allah, dengan iradat Allah. Ni mana ni? Takut nak kebukudrat Allah. Takut. Sebab apa? Tadilah dak lumak molek. Maka kalau kita faham molek, ni tak akan bergerak ni hakikat sebenarnya kecuali dengan kudrat Allah, iradat Allah. Tapi dengan usaha kita. Cerita ada usaha kita tu, usaha kita mengusahakan. Bila usaha kita, niat kita tu, usaha kita nak menggerakkan tu. Bila usaha kita tu, niat kita tu nak menggerakkan dia, muafakat dengan kehendak Allah, jadilah. Tapi kalau tidak muafakat dengan kehendak Allah, tak akan jadi. Kita nak gerakkan tangan, tidak diizinkan Allah, tak akan gerak tangan ni. Itu keyakinannya. Tapi bila Tok Guru tanya ni aku gerak tangan ni kuda apa dia? Takut nak kebor. Takut. Inilah ngaji usuluddin. Tapi kalau ngaji tasawuf, ni dak erti nak pasang sipir. Sipir dia tidak pasang. Jadi hakikat sebenar kelipang mata semuanya tak akan bergerak semua ni kecuali hakikat sebenarnya semua kejadian tu berlaku dengan kehendak dan kekuasaan Allah, kudrat dan iradat Allah. Cuma dengan sebab ni, sebab kita itulah orang panggil kasbu. Dalam Al-Quran digunakan istilah kasbu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni akan memperoleh ganjaran pahala menurut apa yang dia usahakan, bukan menurut apa yang diciptakan, menurut apa yang dia usahakan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan tanggung dosa apa yang dia usahakan. Bukan dia buat, dia usahakan. Kasaban, istilah tu Arab. Jadi dalam kisah macam ni, hakikat segala gerak kita ni, gerak tangan saya ke, mata saya ke, hakikat sebenarnya tak akan berlaku kalau tidak dengan kudrat dan iradat Allah. Itu akidah tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang. Kalau kita kata benda ni berlaku dengan kudrat kita, tanpa kita sedar kita sudah jadi qadariyah. Itu dia. Kudrat kita ni, cuma kudrat kita Allah Ta'ala jadi. Itulah qadariyah tanpa kita sedar. Kita dah jadi qadariyah. Yang disebut dalam riwayat Abu Daud, innahum majusu hadhil ummah. Mereka ni seperti majusi kepada umat ini. Seolahnya apa benda? Sebab qadariyah ni, dia percaya Allah Ta'ala tu bersifat kudrat. Manusia pun ada kudrat juga ni. Tuhan dia nak kacau kudrat kita ni. Jadi seolahnya ada dua hak kuasa sekarang. Kita kuasa, Tuhan selagi. Itu gaya qadariyah.
Jadi kalau kita faham, gerak diam kita ni, hakikat sebenar ni tak akan berlaku semua ni kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Hakikat sebenarnya. Tapi semua itu di sebalik kita ni, usaha kita mengusahakan. Di situlah adanya dosa dan pahala. Atas usaha kita tu, bukan atas jadi, bukan atas kejadian. Kita ngigah bangun, ambil air semayang tahajud 2 rakaat, tak sedar pun ngigah, beri pahala. Tak ada benda kosong. Sebab apa? Itu bukan pilihan kita. Perbuatan kita buat tengah ngigah. Sekalipun orang ambil gambar sebiji, yang ambil semayang lengkap cukup, semayang balik ada, lepas tu tidur semula, tanya pagi esok tak sedar, tak tahu benda. Rupanya hidup ngigah semayang tahajud. Tak ada benda. Sama juga dia melakukan kesalahan tapi bukan niat dia. Dia ambil motosikal, betul motosikal orang, tapi ingat motosikal dia. Memang dia ingat sungguh. Dia tak ingat warna, betul ada, bukan nak kerja pun lagi. Hakikat sebenarnya ambil orang, curi lah. Dosa lah. Tapi sekarang ni dia memang betul-betul tak ingat, betul-betul tak sengaja. Maka tidak dikira dosa. Sebab apa? Dosa pahala ni bukan atas kejadian, bukan atas perbuatan, tetapi atas apa yang diniatkan, apa yang diusahakannya. Sebab tu orang makan bulan Ramadan yang terlupa itu, puasanya tetap sah. Padahal makan tebal depan orang ramai. Saya pernah berlaku sekali. Makan timun Cina kat sekerak habis. Tapi tak ada orang khabar. Hari pertama puasa kita dah ingat sungguh. Depan orang ramai pula tu. Masa saya tengok saja je, tak mau khabar nak jadi rezeki saya. Saya makan habis. Dia pakat lalu tengok. Khabar tak ada. Puasa tak ada khabar. Habis baru tahu ke dia. Puasa. Tapi tetap syarat suruh puasa, teruskan puasa dan sah puasa tu. Zahirnya memang saya makan tak puasa lah. Tapi oleh kerana itu bukan niat, bukan kemahuan, bukan keinginan, bukan usaha kita, maka tidak dikira di sisi Allah. Jadi dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, tapi usaha dia tu, niat dia. Dia nak buat benda tu ke tak? Dia usaha nak buat benda tu ke tak? Itulah ukuran dosa dan pahala. Biar faham. Tapi kalau saya nak khabar tadi tu, orang takut dah jawab. Saya tu takut dah jawab. Tu dah ni, kudrat Tuhan ni. Takut. Sipir kita dah erti nak pasang. Dah kita ngaji Suluddin saja, dah ngaji tasawuf, gitulah yang akan jadi. Ayat tadi tu takut. Memperlihatkan kepada kita dekatnya Allah Ta'ala. Aku mengaji Tuhan ada tepat ni, dekat pula ni, mana ni? Tak faham. Mana keyakinan, mana perak zauk dan rasanya. Jadi dekat dengan erti hati kita tersedar dan terasa bahawa kita ni sangat tertakluk dengan Allah. Tersedar. Itu panggil dekat. Yang selama ni kalau tidak ada syu'a al-basirah tu tidak berasa gitu. Tapi ada keyakinan Allah Ta'ala kuasa atas kita. Allah Ta'ala menentukan segala urusan kita. Ada keyakinan tu. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya tentang kita. Tapi tahi kenyataan tidak mari. Itu maksudnya tidak ada syu'a al-basirah. Tak ada cahaya mata hati. Tapi mata hati itu ada. Tapi cahayanya tak terang molek. Itu maksud Syekh Ibn Athah. Jadi penutupnya, okeylah, saya melarat banyak malam ni dah. Tapi mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi tu ni dapat dipahami dengan baiklah. Baik, kesimpulan mudahnya kata Syekh Ibn Athah, sinaran mata hati ni, bila mata hati manusia ni dia ada syu'a, ada cahaya dia tu, menjadikan hati mula tersedar tentang hakikat iman, yang akan menyedarkan dia tentang hakikat bahawa dia ni tertakluk dengan Allah, tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, sedar benda tu, berasa benda tu. Itulah yang dikatakan hati kita melihat dekatnya Allah. Bukan berarti Tuhan tu ada tempat situ sini, tapi menyedari tertakluk kita ni dengan Allah Ta'ala itu dinamakan dekat. Dan disebut dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Tuhan itu, dia itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Itulah ayat-ayat seperti itulah dengan makna ini. Jadi kesimpulan mudahnya yang dikatakan cahaya mata hati ni bila dia terang menerangi hati, kita akan terasa Allah Ta'ala itu dekat dengan erti itu. Erti kita tersedar bahawa kita ni tak terlepas daripada Allah.
sentiasa dalam taklukan kodratnya, iradatnya. Sehingga setengah mereka tu macam mana? Makanan duduk tangan dia ni. Dah masuk dalam mulut ni. Dia tak percaya hati lagi. Tak tentu lagi tangan. Benda duduk tangan aku ni boleh masuk dalam mulut aku ni. Sebab apa? Kerana tak akan berlaku kalau tidak dengan izin kudrat dan iradat Allah. Nak kabarnya. Sebab apa jadi gitu tu? Kerana syu'a al-basirah ni. Cahaya mata hati memperlihatkan dia, menyedorkan dia hakikat dia tu. Hakikat benda, bahawa benda ni tak akan masuk dalam mulut aku ni kecuali dengan ketentuan dia. Kecuali dengan kekuasaannya. Dia mari tu. Sebab tu dia rasa tak tentu lagi boleh masuk dalam mulut aku. Tapi pada kita ni, kok sekilometer berasa masuk dalam mulut kita dah. Sekilo lagi. Nak pergi kedai sekilo lagi berasa. Bagi aku dah malam ni tak apalah. Tak salah. Cuma nak kabarnya kadang tu. Sebab apa jadi macam tu? Kerana syu'a al-basirah. Jadi sekarang kesimpulan mudahnya, tauhid mengajarkan kita bahawa Allah Ta'ala tu bersifat mukhalafah, tidak bertempat. Dan dia bersifat dengan sifat ma'ani yang berkait dengan makhluk. Maka tasawuf menyatakan bila hati manusia ni menjadi terang, dia akan merasai dirinya tertaluk dengan Allah. Itulah yang dikatakan dekat, menyedorkan dia, mengingatkan dia. Itulah yang nak disampaikan. Jadi huraian selanjutnya nanti saya akan terangkan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.